Assalamualaikum murid-murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 5? Kalau sudah, marilah kita sama-sama belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 5. Hari ini kita mempelajari bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang ketiga, iaitu ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu ciri tradisional dan ciri moden, yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Mari kita lihat apakah ciri-ciri tradisional yang terdapat dalam perlembagaan negara. Terdapat 4 ciri tradisional dalam perlembagaan. Ciri pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Ciri tradisional kedua, agama Islam. Ciri tradisional ketiga, bahasa Melayu. Dan ciri tradisional keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Kita lihat dahulu ciri tradisional yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Negeri Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Setelah merdeka, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Dan di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa tertinggi dalam pemerintahan negara, yang mana di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi negara. Pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Raja dikenali sebagai tonggak kehormatan dan keadilan yang membolehkan baginda mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Kita lihat pula ciri tradisional yang kedua, agama Islam. Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat dari penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak beraja, perkara ini terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Ciri tradisional yang ketiga, bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Kini, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Ciri tradisional yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Apabila merdeka, yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Sekarang kita lihat pula ciri moden yang terdapat dalam perlembagaan. Terdapat 3 ciri moden dalam perlembagaan. Ciri yang pertama, kerajaan persekutuan. Ciri moden yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Ciri moden yang ketiga ialah kewarganegaraan. Kita lihat dahulu ciri moden yang pertama, kerajaan persekutuan. Antara perkara utama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Kita lihat pula ciri moden yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Tujuan utama pilihan raya adalah untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Suruhanjaya pilihan raya bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya dengan adil. Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk kerajaan persekutuan. Manakala pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Kita lihat pula ciri moden yang ketiga, kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerajaan British sekiranya mereka dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyat. Saya harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe.